الله الله ربي هو الله. Persoalan ini merupakan persoalan yang sangat besar, sebab menyucikan hati adalah merupakan kepentingan yang sangat besar dalam perjalanan menuju makrifat akan Allah. Tanpa pembersihan hati, manusia tidak akan mengenali Tuhannya dengan sebenar-benar pengenalan. Baik. Kemudian saya rasa macam nak putus asa atau jangan. Jangan sekali-kali kita putus asa. Sebab kita bersandar kepada Zat yang Maha Kaya, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Putus asa itu bukan sifat orang beriman. Kita kena cekal, kena sabar. Baik, sekarang persoalan dia ambil dia punya intipati, ringkasan yang paling besar lah. Dalam penyucian kita kena ada pertama pendedahan, yang kedua ialah pelaksanaan. Pendedahan ialah mengenali segala ausaf ar-radi'ah, mana sifat-sifat yang tercela, sifat-sifat mazmumah yang mengotori, menudung pintu hati kita daripada mendapat pancaran nur daripada Allah Ta'ala. Jadi oleh kerana itu membersihkan dia merupakan kewajipan. Dalil Quran mengatakan wazaru zahiral ism wa batinah. Hendaklah kamu bersih, wazaru bermakna watruku. Hendaklah kamu tanggalkan, buangkan, bersihkan maksiat zahir dan batin. Itu merupakan fardu ain, wajib. Ini dasar ilmu tasawuf dan nas Quran. Maknanya kita kena membersihkan. Hadis mengatakan al-islamu nazif fatanazzabu fa innahu la yadkhulu jannah illa nazif. Islam ialah agama yang bersih, maka hendaklah kamu melakukan pembersihan. Tidak akan masuk syurga melainkan orang yang bersih. Syurga di akhirat masuk setelah dibersihkan, sama ada kita bersih di dunia bertaubat atau dibersih dengan bakaran api neraka. Bila dia ada beriman, dibakar, bersih, baru boleh masuk. Tak boleh masuk kotor. Begitu juga jannatun mu'ajjalah, syurga di segala makrifat yang khassah, yang dicari oleh gulungan-gulungan salihin, orang arif, makrifat sah, yang khassah ni pun dengan pembersihan juga daripada segala sifat mazmumah. Baik, sekarang persoalan dia, kebanyakan manusia ni, setengah daripada mereka ni mencari pendedahan, mengaji kitab-kitab tasawuf, Hidayatus Salikin, Minhajul Abidin, Hikam dan seterusnya. Banyak kitab Jawi, kitab Arab mereka mengaji. Jadi pengajian satu kewajipan, sebab kita nak mengenali supaya kita dapat melaksanakan. Kita nak kenal apa kotor, baru kita boleh basuh. Kain tu kita tahu kotor kat mana, boleh basuh. Kalau tak tahu, kita tak boleh nak basuh. Itu peringkat awal. Tapi kalau sekadar kita tahu, kita tak basuh, tak boleh. Ini memerlukan jalan tarikat. Sebab tu dia kena rangkaian. Ilmu tasawuf satu sayaf, amalan tariqah yang bersanad, yang mencetuskan perubahan dengan izin Allah, itu sayap yang kedua. Dia kena jalan, mana jalan dua. Mengaji jalan tasawuf dan kena beramal dengan amalan tariqah, menyucikan dalaman ni tadi. Ini perkara yang telah dilalui oleh arifin billah, orang yang arif. Baik, memang banyak sifat-sifat mazmumah. Kalau kita nak kira, setengah ulama kata dekat 800 penyakit banyak yang menudung, menutup pintu hati sampai pintu hati jadi gelap. Lebih teruk pintu hati jadi keras. Lebih teruk lagi pecah, bocor. Kalau kita panggil piuk dah bocor dah, bukan berkarat dah bocor, mana boleh rosak terus pun ada. Ini punca bab, di situlah tempat letaknya segala-galanya. Al-qalb, hati tadi. Sebab dalam hadis sahih ada kata inna fi jasadi bani adam mudghah idza salat jasadu kullu al-hadisah. Dalam jasad anak Adam tu ada seketul daging, bila dia baik, semua baik. Itulah hati. Jadi sekarang secara ringkasnya kita nak membersihkan setelah kita mengetahui. Sebab tu Swiss dia disebut oleh arifin billah, la yukhrijuka anil wasf illa syuhudul wasf. Tidak boleh mengeluarkan engkau daripada wasaf, mana daripada sifat, mana sifat mazmumah yang kotor yang menyebabkan kita ibadat rasa lemah, ibadat tak ada lazat, ibadat makna terganggu urusan rohani kita dengan Tuhan. Sebab apa? Ada sifat mazmumah. Tak boleh keluar benda ni illa syuhudul wasf, melainkan kita syuhud akan wasaf, mana memandang akan
sifat kebesaran Allah. Ini latihan digunakan dalam zikir tariqah. Supaya kita ketuk dengan zikir, terasa kebesaran Tuhan, maka dapat kita mengenal diri kita adalah kecil. Terasanya kehebatan Allah, kita akan dapat kenal diri kita. Iaitulah bersifat dengan hina. Dia berlawan dua tu. Ya, kita zikir terasa hebatnya ilmu Allah, akan terasa kenal kita kejahilan diri kita. Terasa kemuliaan Allah, terasa hina kita. Begitulah seterusnya maknanya. Ya. Jadi maknanya proses ni dia kena berjalan dengan riyadhah wal mujahadah, dan paling besar minta bantuan dengan Allah Ta'ala. Sebab tu dalam kalam ulama yang lain nyatakan madamal abdu lam yushahid awsaf rabbih al-azimah la yumkinuhu an yakhruja min awsafin nafsi allaimah khurujan kulliyan. Selama mana hamba tidak dibukakan musyahadah, ini dalam istilah sufi dipanggil musyahadah, syuhud hati memandang tepat kepada kebesaran, keagungan, kehebatan Allah yang maha dahsyat. Selama dia tak dapat benda tu, memang dia tak boleh keluar daripada nafsu dia tadi yang keji, yang menyebabkan kerosakan hubungan dia dengan Allah. Bila hubungan dengan Allah Ta'ala tak kemas, ya, jadi di situ datang penyakit dia. Tak ada khusyuk lah, ibadat tak dapat manis dan sebagainya. Tapi bila terbuka dia dengan Allah Ta'ala, maka di sinilah akan selesai yang lain. Sebab bila hati boleh menghadap kepada Allah, maka terkebelakanganlah segala makhluk dan sebagainya. Kelazatan dia dengan Tuhan hilang lazat dengan makhluk. Jadi kalau tak dapat lazat dengan Allah Ta'ala, dia akan dapat lazat dengan makhluk. Lazat makhluk ni yang menjadi hijab kita dengan Allah SWT. Maka jalan dia ialah nak mencari jalan syuhud dan jalan musyahadah. Anta ma'al aqwan ma lam tashhad al-mukawin. Fa iza syahidtahu kanat al-aqwanu ma'ak. Engkau diikat dengan akwan, terbelenggu. Bila malam tashhad al-mukawin, selama hati kamu tidak syuhud, ya, dengan batin hati kamu tadi memandang tepat, merasakan akan al-mukawin, itulah Allah Ta'ala, zat yang maha mulia, yang maha sempurna, yang maha hebat. Tapi faizah syahid tahu, bila kau dibukakan, kau syuhud akan dia, kanat akwan ma'ak. Nasaya akwan tu akan berserta kamu. Maka akwan yang paling dekat dengan kita yang jahat ialah nafsu. Jadi bila kita dapat kita bersama dengan Allah, lazat dengan Tuhan, nafsu akan tunduk kat kita. Daripada nafsu amarah, dia akan berubah sampai peringkat sekurang-kurang kita nakkan nafsul mutmainnah. Sebab nafsul mutmainnah kita dapat surat jemputan dari Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai nafsu yang tenang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i, Tuhan panggil, irji'i ila rabbik, kembali pada Tuhan kamu dalam keadaan redha dan radiyatan mardiyah, redha dan diridai. Padkhuli fil ibadi, dimaksud dalam hamba takhsis, hamba yang dikhususkan Allah Ta'ala. Wadkhulil jannati, dan masuk dalam syurga-Ku. Bila masuk dalam syurga, maka tenang setenang-tenang syurga di akhirat. Syurga di dunia pun diberikan Allah Ta'ala ketenangan. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah para kekasih Allah, awliya Allah, dia tidak ada takut, tidak ada khazan apa. Sebab apa? Dia dah masuk jannatul mu'ajjalah. Maka di sinilah kita kena riyadhah dan mujahadah, membersihkan dalaman. Ya, itu cara dia nak bersih tadi apa? Latihan dengan membanyakkan zikir, kawal maksiat. Ya, dia kena banyakkan zikir, kena riyadhah, mujahadah, dan kena maknanya khalwah, banyak mengasingkan akan diri daripada unsur-unsur yang merosakkan akan perjalanan kita. Sebab tu disuruh ketiga, ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as-sadiqin. Wahai orang yang beriman, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah, dan hendaklah kamu serta dengan orang yang siddiq. Kalau tuan guru saya tafsirkan siddiq ni ialah Datuk Arif, dipanggil Arif billah. Sama ada kita berserta waktu hidupnya dengan muasyarah bersama dengan dia, menuntut ilmu, belajar, zikir, menjalani proses riyadhah rohani, ataupun kalau dia telah wafat dah tak ada, satu kaedah dipakai ialah rabitah. Mursyid dipanggil rabitah. Sentiasa kita memandang adakan hubungan rohani kita dengan dia, maka di situ ada istilah, dia banyak fuyudat, limpahan kurniaan nur daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu di antara cara dia lah. Dia mesti menjalani jalan tariqah. Sebab tu dalam Ihya disebut wajib, ya, ala kullil murid talabu syekh wajibun ala kullil murid walau kana min akabir ulama. Menuntut akan mursyid yang memimpin kita ke jalan Ta'ala untuk membersihkan hati ini, menjadikan kemestian, walaupun dia terbesar daripada ulama syariat.
Ini berlaku pada Imam Ghazali sendiri, melaut ilmu dia, tapi berjalan ni dia berguru dengan Syekh Abu Ali Al-Farmadi, setengah daripada kutub. Kerja dia apa? Tukang jahit kasut tepi jalan. Ni proses banyak cerita lagi lah. Ya, kalau kita tengok Syekh Wahab Sya'rani merupakan Syekhul Islam, 7-8 mufti bawah ketiak dia, punya alim besar. Tapi dia berguru dengan siapa akhirnya? Dengan Syekh Ali Al-Khawas, ya, seorang yang tak begitu terkenal. Kadang-kadang kutub besar ni kadang orang tak kenal, dia setengah daripada dia mastur, dia tertutup. Itu dan benda perbincangan lain lah. Tapi itulah tajuk paling besar, nak buang sifat mazmumah, nak dapat kemanisan ibadat, nak bersihkan hati kita, mesti kita dapat tarikkan kontak dengan Allah Ta'ala. Ya, kita kena usahakan supaya hati kita dapat tarikkan. Dia panggil jazbah. Bila hati dia tarik je kepada Tuhan, di situ akan tertutup segala jalan-jalan yang tak elok. Sifat mazmumah akan ternyah, sifat mahmudah akan subur. Jadi cari jalan dia dengan apa? Dengan membanyakkan, maknanya latihan zikir yang bersanad, ada tarbiyah dan pimpinan mursyid, insya-Allah akan buka jalan dia. Wallahu a'lam.